Bertemu kembali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan tahniah atas pemilihan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar sebagai di-Pertuan Agong ke-17 untuk tempoh 5 tahun bermula 31 Januari depan. Katanya kerajaan dan rakyat Malaysia akan terus mendapat kesejahteraan dengan pemilihan Sultan Johor itu. Rakaman ucapan tahniah itu antara yang menjadi tumpuan di sidang Dewan Rakyat hari ini. Bagaimanapun terdapat beberapa isu lain yang turut dibangkitkan pertanyaannya kepada Perdana Menteri termasuk soal Palestin dan perang Israel-Hamas. Bersama rakan tugas Ridauddin Daud untuk perkembangan laporan di Parlimen. Baik, terima kasih rakan tugas di Pusat Penyiaran Asia hari Selasa. Seperti mana kebiasaannya, hari ini adalah tumpuan terutamanya pada pagi adalah berkaitan dengan pertanyaan kepada Perdana Menteri, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir pada hari ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada ahli parlimen berkaitan pelbagai isu. Dan hari ini dimulakan dengan ucapan sembah tahniah dan juga merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong yang baru iaitu Sultan Johor yang akan dimula bertugas pada 31 Januari tahun depan, dan juga Timbalan Yang di-Pertuan Agong apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan dan Yang di-Pertuan Bagi Negeri dan Jajahan Takluk Johor Darul Takzim sempena pemilihan Baginda sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17. Beliau turut menafak sembah dan ucapan tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah atas pemilihan sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong itu antara pembuka sidang parlimen pada hari ini. Mungkin kita boleh dengarkan sedikit ucapan ataupun merafak sembah daripada Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong dan juga Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Saya selaku Ketua Majlis Parlimen ke-15 bagi pihak Dewan Yang Mulia ini dengan sepenuh ikhlas ingin merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ikrar setia Dewan ini dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Yang di-Pertuan Bagi Negeri dan Jajahan Takluk Johor Darul Takzim sempena pemilihan Baginda sebagai Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong ke-17. Saya juga ingin merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ikrar taat setia Dewan ini turut dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah Sultan Yang di-Pertuan dan Raja Pemerintah Negeri Perak Darul Ridwan atas pemilihan Baginda sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Saya yakin insya-Allah kerajaan dan rakyat akan mendapat limpah rahmat dan kesejahteraan yang bertambah dari pemerintahan seorang raja yang adil, bijaksana dan prihatin terhadap rakyat jelata dan negara. Sebagai teras pemerintahan raja berperlembagaan, saya amat berkeyakinan dengan pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku kelak, Malaysia bakal diberkati dengan nikmat perpaduan dan kemakmuran yang berpanjangan. Daulat Tuanku, sembah takzim daripada saya dan seluruh ahli Dewan Yang Mulia itu. Baik, itu perkara pertama yang berlaku. Sudah pasti isu Palestin antara yang disentuh oleh Perdana Menteri, kerana itu antara isu yang dibangkitkan oleh beberapa ahli parlimen, dan Perdana Menteri hari ini mendedahkan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat dipanggil 2 kali disebabkan pendirian tegas negara dalam isu Palestin. Menurutnya, Malaysia menerima notis tata tindak ataupun demarche pada 13 dan 30 Oktober lepas kerana keengganan negara melabel Hamas sebagai pengganas. Kita dengarkan pendedahan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pada pagi tadi. Duta besar kita ke Washington telah dipanggil oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat yang mempersoalkan keputusan kita terhadap permasalahan Arab Israel, khususnya keganasan Israel terhadap Gaza. Dan Duta Besar kita tegas menyatakan pendirian kita. Oleh kerana keengganan kita untuk membantah
tindakan Hamas dan menganggap Hamas sebagai pengganas atau teroris, maka saya juga mendapat maklumat dan melalui Kementerian Luar Negeri telah menerima demarche. Demarche ini menitata tindak dari Kedutaan Amerika Syarikat 2 kali. Kali pertama 13 Oktober dan kali kedua 30 Oktober. Baik, dalam masa sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menegaskan konflik Israel dan Palestin tidak harus sama sekali dipolitikkan. Menurutnya, beliau berpegang dengan pendiriannya bahawa isu tersebut telah merenggut banyak nyawa dan beliau enggan terlibat dengan wacana yang sia-sia yang mempertikaikan dan sinis terhadap tindakannya. Menurut Perdana Menteri, beliau faham masing-masing ada pendirian dan mungkin ia berbeza, namun isu tersebut tidak harus menjadi modal politik. Kita dengarkan sedikit pesanan daripada Perdana Menteri sebentar tadi. Yang betul, saya menegaskan pendirian saya bahawa isu ini isu yang telah merenggut banyak nyawa dan anak-anak, dan itu bagi rakan-rakan yang mengikuti perkembangan sangat menyayat hati, dan oleh demikian saya tidak mahu untuk terlibat dalam wacana yang sia-sia. Saya ikuti beberapa perkembangan, sebab itu saya sebut tadi, tak usahlah dipolitikkan, masing-masing ada pendirian, mungkin sedikit perbezaan kecil tentang cara tindakan, tetapi jangan anggap ini isu yang boleh kita permainkan untuk dapat kepentingan politik. Seperti mana yang pernah disebut dalam leluhur bangsa Melayu, jangan kita mahu bina mahligai atas pusara. Orang derita, yang banyak terkorban, jangan kita mahu gunakan ini sebagai mahligai politik atas pusara rakyat. Pendirian kita sedaya upaya menyampaikan, dan hampir setiap hari hubungan dengan negara Islam terutamanya, dengan negara yang sealiran, untuk memberikan pandangan mereka. Jadi baik, itu antara beberapa intipati yang sempat saya kongsi kepada hari ini. Sebentar tadi pun sebenarnya ada juga sidang media daripada Ahli Parlimen Perikatan Nasional turut sama membangkitkan isu Palestin, yang pastinya saya dan juga rakan setugas Fariz Azman akan membawakan laporan ini dari semasa ke semasa. Jadi saya fikir buat masa ini dulu, teruskan bersama dengan Sarawani untuk mendapatkan perkembangan semasa dari Parlimen ini, dan buat masa ini saya fikir kembali dulu kepada rakan setugas.